Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak semua. Satu lagi isu hangat yang saya nak bahas, yang saya nak sampaikan hari ini. Hujah hari ini sudah pasti akan membuat telinga Muhyiddin dan Hadi panas hampir terbakar. Kenapa saya kata begini? Sebab sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 perlahan-lahan membuat pendedahan demi pendedahan berkaitan wang syarikat perjudian lah, berkaitan dengan seleweng dana RM 600 bilion lah, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, satu kenyataan yang meminta Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 untuk memohon maaf kepada Perikatan Nasional. Adakah ini satu tindakan yang relevan untuk meminta Anwar Ibrahim untuk memohon maaf kepada Perikatan Nasional? Dan kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan suka hati membuat kenyataan begitu tanpa mempunyai bukti ataupun mungkin dokumen berkenaan dengan ini sudah di dalam tangan Anwar Ibrahim, sebab beliau adalah Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Oke, baik teman-teman semua, sebelum saya meneruskan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyokong saya sehingga hari ini saya telah mencapai 100k subscriber. Anda semua memang terbaik. Jangan lupa tekan butang like, share video ini kepada semua orang, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Oke, baik teman-teman dan bapak semua, satu kenyataan hari ini yang saya melihat di beberapa akhbar elektronik, judi, berkenaan dengan judi, Anwar perlu memohon maaf kepada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan menggesah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memohon maaf berhubung kenyataannya yang sebelum ini yang mengaitkan Perikatan Nasional dengan syarikat perjudian. Ketua Penerangan Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan Mahathir Mohamad Rais berkata, dakwaan Anwar yang mengatakan Perikatan Nasional bersekongkol dengan premis perjudian demi mendapatkan tajaan adalah tidak benar. Anwar perlu memohon maaf karena terbukti apa yang dikatakan tidak benar, karena Perikatan Nasional tidak pernah terbabit untuk meminta tajaan syarikat perjudian untuk membiayai parti, katanya dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, beliau juga berkata demikian sebagai mengulas mengenai tindakan Kerajaan Negeri Kedah menamatkan sepenuhnya semua operasi premis perjudian dan juga loteri berkuat kuasa pada 1 Januari. Mahathir juga berkata tindakan Perdana Menteri mendakwa dana pilihan raya Perikatan Nasional daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan hasil judi sebelum ini adalah satu pembohongan. PN mendesak supaya Perdana Menteri dapat membuat permohonan maaf secara terbuka kerana ia melibatkan marwah dan reputasi PN yang wujud hasil gabungan Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan juga PAS. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Mahathir, di mana beliau kata, yaitu Ketua Penerangan PN Wilayah Persekutuan Mahathir Mohamad Rais berkata, Anwar Ibrahim perlu meminta maaf kepada Perikatan Nasional karena ini memalukan, menjatuhkan marwah dan martabat PAS dan juga Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Jadi adakah benar apa yang dikatakan Anwar Ibrahim? Ataupun adakah benar apa yang dikatakan oleh pemimpin PN ini yang mendakwa bahwa Anwar Ibrahim menipu rakyat berkenaan dengan syarikat perjudian, telah menaja PN semasa PRU15 semasa berkempen dahulu. Tetapi ada juga mendakwa bahwa benar mereka memang mendapat tajaan yang begitu banyak sekali sehingga kan hingga kita melihat semasa mereka berkempen tidak relevan mempunyai duit sebegitu banyak. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pendedahan. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda berita hari ini? Adakah Anda menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Anda menyokong pemimpin PN ini? Bagi saya, pendapat pribadi saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan membuat sebarang tuduhan ataupun sebarang pendedahan sekiranya beliau tidak mempunyai bukti dan juga tidak mempunyai satu alasan membuat kenyataan sebegitu. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe.
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyokong saya sehingga hari ini saya telah mencapai 100.000 subscriber. Oke, baik teman-teman dan bapak semua, isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu berkaitan dengan penjualan isu Menara KL, penjualan mencurigakan Menara Kuala Lumpur, dan ini pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Akhirnya satu pendedahan yang kita nantikan, yang seluruh Malaysia nantikan. Ada yang kata kenapa dijual, kenapa Menara Kuala Lumpur dijual sedangkan Menara Kuala Lumpur memberi satu keuntungan kepada negara. Dan yang peliknya kenapa dijual? Pertama, yang kedua, siapa yang beli? Dan yang ketiga, adakah yang membeli menara ini? Yang berkaitan dengan pembelian isu Menara KL ini, berkaitan dengan pembelian Menara KL ini, adakah dari dalam negara ataupun luar negara? Tonton apa semua, akhirnya Anwar Musa telah membuat satu pendedahan yang paling mengejutkan. Anwar Musa akan mengambil tindakan undang-undang terhadap 3 individu. Oke, persoalan seterusnya, siapakah ketiga individu ini? Akhirnya bekas Menteri Anwar Musa telah membuat kenyataan ini. Bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa akan mengambil tindakan undang-undang terhadap 3 individu yang didakwa memfitnah berhubung isu penjualan Menara Kuala Lumpur ataupun Menara KL. Beliau berkata, kenyataan individu berkenaan menerusi beberapa hantaran yang dipercayai menerusi media sosial mereka sudah menjejaskan image dan reputasi serta memberi kesan yang mendalam kepada beberapa pihak termasuk dirinya sendiri. Selepas merujuk perkara terbabit serta meneliti secara mendalam bersama peguam, saya tiada pilihan melainkan mengarahkan peguam untuk mengambil tindakan menurut jalur undang-undang terhadap 3 individu. Akhirnya 3 senarai individu ini telah didedahkan oleh Anwar Musa. Pertama, Adrian Lim Che En. Kedua, K. Pragalat Kumar dan juga Muhammad Razlan Rafi. Jadi ini adalah 3 individu yang dikatakan yang Datuk Tan Sri Anwar Musa telah dedahkan nama mereka bahwa ketiga-tiga mereka akan dikenakan tindakan undang-undang. Mungkinkah akan didenda, disaman, ataupun mungkin dipenjara sekiranya benar-benar serius. Ada juga yang membuat posting hantaran tanpa mengemukakan identiti sebenar mereka dan pihak saya akan coba untuk mengenal pasti mereka, kata Anwar Musa. Saya serahkan kepada pasukan peguam untuk memulakan tindakan yang sesuai dan juga bertepatan dengan undang-undang sedia ada. Beliau juga berkata, sejak tercetus polemik berhubung Menara Kuala Lumpur yang kononnya dijual senyap-senyap oleh anak syarikat Telekom Malaysia TM, Menara KL Sendirian Berhad sudah tersiar sebagai kenyataan yang mengelirukan. Jadi bagi saya tuan-tuan dan bapak semua, ini memang satu penjualan yang mencurigakan. Sedangkan Menara KL memberikan untung kepada kerajaan, kepada Malaysia, tetapi dalam diam telah dijual. Dan mengikut yang saya ingat pada bulan Oktober yang lalu. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda berita hari ini? Isu Menara KL, akhirnya Anwar Musa telah mendedahkan 3 individu yang terlibat dan akan mengenakan tindakan undang-undang terhadap 3 individu ini.